Okey, baik. Assalamualaikum guys. Selamat sejahtera, selamat tahun baru. Aku Ahmad Yusof. Ikut aku di Facebook aku Ahmad Yusof. Kalau sudi subscribe di YouTube aku. Link dia semua dekat description. Ikut juga Insta. Baik. Aku ni sebenarnya aku geram, terasa kecil hati pun ada dengan apa yang berlaku tentang uh, penghinaan terhadap lagu Indonesia Raya di laman media sosial YouTube. Kita dikecam teruk apabila akaun itu yang menggunakan nama My ASEAN memaknai dan juga edit video tu. Dan semalam Tan Sri Abdul Hamid Bado, Ketua Polis Negara, mengesahkan bahawa pelakunya adalah rakyat Indonesia sendiri yang bekerja di Sabah berusia 40 tahun. Dah pun ditangkap dan pelaku-pelaku lain sedang dicari. Uh, ini bukan kali pertama sebenarnya guys. Kita berhadapan dengan perkara yang sebegini. Baik, tapi apa sekalipun, aku nak bagi tahu, nak tegaskan, aku tak pernah membenci Indonesia, malah aku sayang Indonesia. Almarhum kakek aku orang Jogja, bro. Aku darah generasi kedua Indonesia di Malaysia. Tapi aku orang Malaysia, lahir di Malaysia. Patriotisme aku, negara aku adalah Malaysia. Aku keturunan sahaja Jawa. Kan di Malaysia pun ramai Jawa Malaysia. Okey, baik. Wajah sebenar rakyat Malaysia menghadapi dilema Malaysia Indonesia. Segelintir mengetahui bahawa ini bukan kali pertama Ini bukan kali pertama peristiwa penghinaan segelintir warga Indonesia di tanah air mereka terhadap Malaysia. Dan sejarah telah pun membuktikan bahawa sejak zaman Soekarno lagi, ganyang Malaysia, Indonesia mudah sekali mencetuskan bibit-bibit konfrontasi dengan Malaysia. Hatta peristiwa batik yang sebenarnya dicadangkan oleh pihak lain pun hendak diganyang Malaysia. Kes Manohara pun hendak dijadikan agenda buluh runcing pun Malaysia. Begitulah sentimen antara Malaysia dan Indonesia. Hubungan adik-beradik ini sesungguhnya terdapat begitu ramai sekali rakyat Indonesia di Malaysia mencari kerja. Mereka okey-okey saja. Kan? Baru-baru ini di Kelang seorang gadis Indonesia dirogol dan dibunuh bukan oleh orang Malaysia tapi oleh orang Aceh Indonesia. Tapi kami juga yang kena. Pernah satu ketika dulu pejabat kedutaan Malaysia, Dubes Malaysia di Jakarta dirusuh, dilemparkan najis, tai guys, dibuat terhadap gerbang nama kedutaan Malaysia. Bagi golongan yang merusuh ini, najis itu lebih suci dari Malaysia. Ada juga kalangan pemimpin-pemimpin Indonesia membangkitkan hal yang sama dalam parlimen mereka tanpa mengira sama ada mereka menyokong kerajaan maupun pembangkang. Hal ini berbeza di Malaysia. Apabila isu tersebut tidaklah sehingga membawa kepada ratusan rakyat Malaysia ke kedutaan Indonesia menyatakan bantahan. Tenang sekali rakyat Malaysia. Tak kisahlah. Tidaklah diketahui sama ada mereka memang tenang ataupun sebenarnya memang tak kisah dengan apa yang berlaku, melainkan isu-isu yang melibatkan perkauman dan keagamaan yang sengaja hendak dibangkitkan. Sungguh pun kerajaan kedua-dua negara dari semasa ke semasa menegaskan hanya segelintir saja yang terlibat berkonfrontasi. Hakikat dalam banyak hal sekalipun, rakyat Malaysia dilihat lebih berdiam diri daripada membalas konfrontasi tersebut. Mungkin ada satu dua badan ataupun organisasi yang membuat bantahan itu, namun bantahan yang dibuat bukanlah hari-hari maupun bersifat berlebih-lebihan sehingga memegang najis pun maupun ditanda dengan darah. Jadi kejadian-kejadian tersebut sebenarnya mengundang persoalan, adakah benar masyarakat Malaysia lebih rasional ataupun ada mereka ini yang lebih pasif dalam menghadapi isu-isu selain perkauman. Adakah masyarakat Malaysia, masyarakat kita benar-benar patriotik ataupun sekadar memperjuangkan sesuatu atas dasar kepentingan golongan tertentu? Bukankah tak kala keadaan begini berlaku, apabila negara dihina sedemikian rupa, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mempunyai pandangan bersama, mengecam tindakan tidak bertamadun segelintir mereka itu? Bukankah ini masanya kita menunjukkan bahawa kita dengan berbilang bangsa bersama-sama mengecam tindakan menghina nama baik Malaysia, nama negara kita, ada masanya disetarakan dengan najis,
bendera dibakar hanya kerana dibayar. Dalam banyak hal, hanya isu perkauman sajalah kononnya yang dapat mendorong orang ramai berarak membawa spanduk dan bendera, melahirkan rasa amanah yang tak terbendung. Itulah Malaysia. Mungkin benar kita lebih rasional daripada negara jiran kita. Memang pun Malaysia lebih rasional berbanding negara-negara lain di rantau ini. Memang pun, tak aku nafikan. Kadang-kala rasional kita ni pun telah pun mencapai tahap tak rasional lagi dah. Tak kala negara kita dikutuk dan dicerca, tak kurang juga rakyat Malaysia sendiri mencerca dan mengutuk, menghina negara kita di negara orang. Mereka mencanang betapa kerajaan di Malaysia mengamalkan sistem zalim, maha dahsyat, sehingga melaksanakan dasar penghapusan etnik beramai-ramai. Kononnya persis apartheid di Afrika waktu itu. Ada yang sanggup ke negara-negara luar mencanang keburukan Malaysia. Mungkin dengan harapan Malaysia akan kembali tumbuhlah kononnya, mengembalikan demokrasi yang telah mati. Apa yang boleh dilihat di sini betapa kestabilan politik dan ekonomi negara kita dicemburui oleh negara lain. Kejayaan Malaysia menganjurkan kempen melawat Malaysia misalnya, sangat-sangat dikagumi oleh negara lain, sampaikan mereka pun turut sama melaksanakan hal yang sama. Keunikan budaya ini sememangnya layak digelar Truly Asia, kerana kita memberikan kebebasan untuk mereka-mereka ini mengamalkan budaya, resam masing-masing. Namun hal yang sedemikian kadang-kadang kita tidak dilihat sebagai kelebihan bagi rakyat Malaysia. Ada yang dari hari ke hari cuba saja mencetuskan ketidaktentuan dan mengundang kemarahan orang dalam kalangan rakyat Malaysia. Ada saja modal perkauman, keagamaan, halal, haram. Sebab itulah dalam menghadapi isu sebegini, tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan saya, baik di Malaysia, baik di Indonesia, saya sayang Cak Lonjong, maafkan saya. Saya sayang Sunan Tapis, Malindo Damai, siapa lagi, Syahlan, Elsa Widianti Putri. Anda semua bagus, anda semua sahabat pada saya, walaupun kita tidak mengenali berdepan. Tapi adakah kita disebabkan dalam hal ini, dalam menghadapi isu perhubungan antarabangsa, puak-puak ini tidak pula menyatakan pendirian sama ada mereka menyokong kita, kerajaan Malaysia, ataupun meredai perbuatan negara, dalam contoh ini mereka yang tidak waras dari Indonesia. Bukan semua yang buat benda ni lah. Akhirnya kita jadi pak turut. Apa saja orang hadap dekat kita, kita yakan saja. Yelah. Malah kita sokong tambah lagi hujah bagi pihak tersebut. Padahal kita seharusnya membuka mata dan telinga kita agar lebih peka dan bersedia menghadapi cabaran dan rintangan atas pelbagai nama globalisasi yang menyamai kita. Tak kala entiti negara kita sudah tak lagi dipertahankan, maka apakah kita ni hendak perjuangkan atas nama tanah air kita? Saya sebenarnya dalam perancangan untuk mewujudkan channel saya ni dengan memberikan informasi ketenteraan, pertahanan, review itu, fakta dan sebagainya. Tapi kelihatannya untuk waktu ini saya terpaksa buat Facebook Live secara tiba-tiba berkaitan dengan perkara ini sebab saya jadi geram. Saya sangat-sangat geram dengan apa yang berlaku. Tapi apa sekalipun, saya harapkan agar Malaysia, Indonesia, Muhibah bercantum menjadi satu bangsa Nusantara. Kita berbicara bahasa yang sama. Kan, siapa yang tak faham bahasa, siapa yang Jawa di Malaysia tak faham bahasa Jawa di Indonesia, semua faham. Siapa yang tak faham bahasa Indonesia, orang Indonesia siapa yang tak faham bahasa Melayu Malaysia. Kita serumpun, guys. Kenapa perlu ada puak-puak ini yang cuba melaga-lagakan kita, cuba mengadu domba agar kita ni berlawan? Korang suka ke kalau kita ni berperang? Tak sihat, orang kita pun tak boleh nak pergi Indonesia, orang Indonesia tak boleh datang sini. Kita di Malaysia mungkin akan layan kawan-kawan kita kawan-kawan Indonesia kita di Malaysia dengan baik, dengan aman, santun. Tapi bagaimana dengan rakan-rakan kita Malaysia di Indonesia? Saya banyak rakan di sana. Apa sekalipun, itu saja untuk waktu ni. Saya maaflah, video ni video live, saya tak sempat nak buat gimmick mock entry dan intro dan sebagainya. Tapi tak apalah, alhamdulillah ini isu pertama. Saya tak menyelam untuk ambil populariti daripada isu-isu yang berlaku. Tapi kita harapkan agar semua ni membaik saja. COVID-19, isu hubungan antarabangsa, saudara serumpun Nusantara, Islam lagi,
tak Islam pun sama juga, kita manusia berdarah merah. Assalamualaikum, bye bye guys. Jangan lupa subscribe saya di YouTube, follow saya di Facebook, di Instagram juga. InsyaAllah saya akan cuba jadi kawan yang cuba menjawab soalan dari semasa ke semasa. Assalamualaikum.